Hai, selamat kembali ke channel Mukri Zamzam. So, sedikit suggestion kepada anda semua. Jika anda nak membantu saya untuk membantu mereka yang memerlukan, anda boleh untuk tidak skip iklan di YouTube channel saya. Dan bila anda tidak skip, income yang saya dapat melalui view anda kepada iklan tersebut akan saya sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi, daripada situ anda sedikit sebanyak boleh membantu untuk membantu mereka yang memerlukan daripada platform YouTube channel saya. Jadi setiap income yang saya perolehi, saya akan sumbangkan sebahagian kepada mereka yang memerlukan. Jadi bila anda tidak skip iklan di YouTube channel saya, anda juga menyumbang dan membantu mereka yang memerlukan. Tetapi ini bukan paksaan. Kalau anda nak skip iklan, boleh saja. Anda boleh pilih untuk nak skip ataupun tidak skip. Tiada paksaan, atas anda sendiri. So, selamat menonton. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali lagi ke channel Mukri Zamzam. So, hari ni kita ada dua orang guest yang bersama saya. Seorang daripada Subang dan seorang daripada Pulau Pinang. So, hari tu kita ada guest daripada section Colour Guide yang mana korang dengar cerita ala ada orang training patah hidung lah semua. Hari ni kita dengar pula apa di sebalik aksiden-aksiden daripada section percussion hari ni. Oh, berkacamata pula. Okay. So, hari ni kita ada Adam Azlan dan Mustaqim. So, basically Adam daripada my bandmate waktu UiTM Perak dulu. Dan sekarang Adam di UiTM Shah Alam bersama Band of Spirit Shah Alam dan Mustaqim di Penang Free School. Okay, so kita minta Adam dengan Mus kenalkan diri diorang lah sikit. Okay. Nak mula lah. Mana-mana Adam dulu. Yang tu lalu. Hai, Mok. Adam Azlan. Okay. 23 saja. Tak tahulah kalau korang tahu. 23 kan? Aku lupa, lama sangat duduk rumah. Lepas tu aku dari Perak. Aku orang Botan. Lepas tu pindah Subang Jaya. Main drum drum set apa semua 15 tahun dah. Percussion 6 tahun. So itu je lah so far. Boleh main pitch percussion sikit lah, tapi more rounded dekat battery. So experience dekat music memang dah lama dah, dari kecil memang terdedah lama dah. Tapi family bukan orang-orang music lah, diri sendiri dedah diri sendiri. Rebellious. So itu je lah. Selamat kenalan. Macam baru kenal. Mus. Okay. Ya, nama saya Muhammad Mustaqim. So aku dari Penang. Saya lah. Mana? Saya dari Penang. Jadi kalau bahasa dengar kasar sikit biasalah. So saya dari Penang dan start main band ni daripada form 1 masuk sekolah menengah kat Penang Free School. So masuk tahun ni dah berapa tahun dah? 7, 6. Dah tak terkira dah, lupa dah. Macam tu lah sampai sekarang. So selama tempoh tu percussionist lah. Umur saya rahsia lah. Oh, macam tu lah, rahsia. Rahsia. Gain a lot of experience daripada team-team macam Adam, beberapa team yang Adam join. And then kalau Mus dekat PFS daripada se-junior form 1 dulu sampailah se-super senior sekarang. So mesti ada a lot of experience. So macam kalau PFS korang mesti expert ataupun familiar dengan dia punya drumline. Of course drumline dia banyak kali join competition dekat Malaysia. Kalau Adam korang tengok saya dekat UiTM Perak, adalah muka Adam kat situ. Dan ini drum major ni, inilah snare center saya sepanjang saya di UiTM Perak. Snare center paling gempak sekali ya. Okay, so kita move to first question kepada Mus dengan Adam. Dalam banyak-banyak section percussion, dalam banyak-banyak section dalam marching band, kenapa pilih percussion? Adam silakan. Pilih percussion, macam mana nak cakap, duk main untuk akulah personally, sebab dah main drum set tu sendiri. So dulu masa masuk pancaragam tu tak adalah rasa nak ambil alat lain.
nak pandai kan dulu. Sebab dulu dari kecil main drum set tu ikut kepala sendiri je. So tak tahu betul ke tak. So bila join marching band ni dengan harapannya dapat ilmu baru lah. Sebab unlike Ustaz Hakim ni, dia main dari sekolah. So dia punya exposure tu awal. Untuk aku lewat sikit sebab start dari UiTM. UiTM baru start main pancaragam. Tapi terdedah dengan muzik tu lama dah. Cuma tak berilmu lah. Palatau kata orang kan. So itulah kenapanya pilih percussion ni. Memang tak expect pergi jauh pun. And memang tak expect percussion pancaragam ni to this extent. Dia punya feel dan orang kata apa, expansion dia lah dari segi community apa semua. Meriah. Macam wah tak sangka. So itu semua memang tak expect. Tapi dari segi kenapa join? Sebab nak expand ilmu yang dah ada tu. Itu je. Mus? Okay. So cerita aku ni dia macam lawak sikit. Tapi dekat je lah sebab apa aku masuk percussion ni. So bila awal masuk band tu kan, band kat sekolah. So dia macam suruh pilih tau. It's either nak masuk apa yang section apa lah. So aku dengan kawan aku macam duk bincang. Dia macam nak masuk percussion, blowers. Dia macam hantu tak saya masuk blowers nak kena jilat mouthpiece tu. Hantu geli ayat lihat orang. Dia macam tu lah. Dia macam hantu tak saya dia pun share main. Nak ke jilat ayat lihat orang pakai ayat lihat orang tu hatiuk sekali. Tak geli lah nak pakai ayat lihat orang. Sedap lah. Yang tu lah macam oh tak mau kita masuk percussion selamat. Tak ada masalah Elliot. Macam tu lah jadinya lompat masuk percussion tu. Okay. Satu taktik yang logik lah kita cakap kan. Sebab first impression orang akan expect macam dah lah main blowers lepas tu tukar-tukar mouthpiece kan. Instrumen yang sama. Tak geli kan main Ailio orang sendiri kan. So macam tapi bila dah masuk band kita tahulah cara penjagaan instrumen tu. Tak adalah kongsi Ailio kau tiup trumpet ni lepas tu 3 orang sekali training 3 orang main satu trumpet, tak ada lah kan. So ada prosedur dia sendiri. Okay. So macam Adam sebab dah terdedah dengan muzik sejak kecil lagi. So bila masuk UiTM dia lebih kepada percussion lah sebab dia dah start main drum lama. So macam Mus dia ada dia punya logicality dia sendiri untuk main percussion tu. Okay. Soalan keduanya, kalau Mus atau Adam bukan seorang percussionist, section manakah yang menjadi pilihan anda? Ataupun section manakah anda akan duduk kalau bukan anda seorang percussionist? Kalau ikutkan, aku akan pilih high brass. Adam jahat kan. One thing lah, aku suka menimbul lah. I think as a musician, perkara pertama tu kita kena entertain orang. Kita kena jadi a performer bila kita cakap music ni. So I feel nak join high brass lah since kita main melody kan. Ini alternate universe lah. Tapi rasanya tak ada kot. Kekal main snare kot. Itu je lah. Bagi Mus pula, dia waktu okay ni macam a bit story sebelum menjawab soalan tu. So macam waktu form 1 tu bukan semua yang form 1 masuk percussion tu dapat main percussion sebab members kan ramai kan. So macam kami dicelupkan. So section yang aku dicelupkan adalah color guard lah. Wow. So kalau aku tak main percussion, memang aku main color guard lah sebab aku main color guard setahun lah juga. Setahun waktu form 1 tu main color guard. Bayangkan macam kalau tiba-tiba jumpa Mus dekat Netcom kan main color guard. Main color guard. Jauh lagi, lambat lagi. Itu alternate universe lah macam Adam kata. Alternate universe. TBA datang main. Sebab Loki tak ada, so kita tak boleh nak alternate universe kan. Mungkin saya tak layan. Apa version Adam dalam trumpeter. Macam saya sendiri daripada dulu lagi awal masuk band lagi, saya paling tertarik dengan percussion, tenor drum. Siapa main tenor memang aku respect habis lah. Sebab apa? Sebab tangan dia boleh kontrol banyak gila benda. Dia macam kan kalau tenor kau dah panggil sotong kan. Dia macam gila gempak. Macam kalau Adam ingat Tasha kan first
bandmate dekat UiTM. Lepas tu tiba-tiba dia ambil trainer tu, dia keluarkan macam kita macam gila, macam mana kau dah tak tengok, lepas tu kau boleh main macam tu kan, kau hafal ke? So macam kalau saya bukan seorang Color Guard player, insyaAllah saya akan menjadi seorang trainer player. Tapi bila dah banyak kali angkat trainer, bila dah banyak kali angkat trainer tu yelah, aku stay Color Guard je lah. Itulah point dia. Abang nampak style. Lepas tu bila angkat tu macam Kan? Tak apa. apalah. Masih. Tak apalah. Angkat daripada tempat praktis nak balik ke band room je, mengoh. Tak formation ni. Dia tak apalah, ambil balik lah, ini baru angkat belum main lagi. Kan, dengan nak berjalan ketam je lagi, silap-silap. Trainer tu yang bawa aku, bukan aku bawa trainer tu. Ini hasil percussion dengan hasil PKP, rendang dengan nasi lemak. Kalau tidak kan pakai carrier kan. Ini tak ada carrier. Gitu je. Antara Mus dengan Adam ni dah banyak line up ataupun dah banyak team yang korang buat show atau pergi competition. Sebab macam Mus kalau dekat sekolah, every year dia berganti lah, senior yang dah habis and then junior baru masuk. Macam kalau Adam dah pergi a few team, so ada environment yang berbeza. So antara banyak-banyak team, banyak-banyak batch ataupun banyak-banyak tahun yang korang main, Adam dengan Mus, for you guys, mana yang korang rasa line up paling korang pernah main sekali? Untuk aku, line up paling padu sekali, Voice of Percussion lah. Of course. Aku pernah join diorang lah kejap, tapi ada masalah peribadi lah, tak dapat nak join. Untuk program 2019 diorang, famous tu, Rugaro tu, wih, lempak lah bibek punya program. Tapi diorang punya cara tu, planning diorang bagus, and then dia punya directornya sendiri yang handle program tu pun very competent. Dia tahu apa dia nak buat, dia tahu apa yang dia nak capai, dia tahu aim, matlamat, visi dia semua dah ada dah. Dah ada sebelum dia buat lagu lagi. So kita orang semua just main and selesaikan matlamat dia je. So bila kita orang training tu, kita nampak benda ni ada hala tuju, dan hala tuju tu adalah kemenangan yang memang pasti. And betul pun, dia orang memang menang straight kan, 3 kali turut-turut kan. So hebat lah. Hat-trick orang kata. So yang itu memang hebat lah. I think itu line up terhebat sekali pernah aku join, walaupun sekejap. Sebab nampak chemistry bermain antara orang-orang hebat ni, tak ada sikap ego tu, tak ada. Sebab most team yang ada ni mesti ada seorang yang nak tunjuk hebat, nak tunjuk dia je yang terulung kan. Tapi I don't think in a band ni sama-sama kan. So itu je lah. Itu team yang paling best sekali. Walaupun sekejap. Faham? Kalau Mus? Okay, kalau Mus ni dia macam mixed opinion tau. Dia setiap year, every batch tu dia macam ada pros and cons. So macam dia tak boleh nak kata macam satu particular lineup tu macam the best lah. Sebab every year dia macam tahun ni bass power, snare dengan tenor macam mandom. Lepas tu tahun seterusnya tenor power, lepas tu bass dengan snare macam tiba-tiba cymbal power. So dia macam tak pernah macam tak ada pun yang sekali tu macam all 4-4 section power. Tapi adalah imbalance dia untuk produce something. Tapi yang aku rasa aku enjoy lah, yang aku bukan nak kata paling power, tapi yang aku rasa aku enjoy the most waktu aku 2019 lah, yang vacation yang waktu lawan Rogaru dengan VP tu. So sebab dia macam experience dia, kita tak tengok ialah end product tu yang kita tengok macam mana hasil dia. Tapi the process nak sampai end product tu yang bagi hang tu enjoy atau tak. Enjoying the process atau tak. So bagi aku dalam 2019 tu memang banyak ialah cabaran dari segi kewangan, dari segi score, formation apa semua lah. Lagipun show tu 2019 itu kami yang senior-senior yang buat, kami senior-senior yang handle. So dia jadi lagi mencabar. Dari score pun buat sendiri, formation pun buat sendiri, semua benda buat ajak sendiri. I feel you. Dia kalau satu benda kita produce sendiri and then end product dia yang kita tak expect, yang memang wow, so benda tu macam sangat-sangat berbaloi lah kepada kita kan. So dia macam okay, dah macam nak buat sendiri semua, kami join idea semua antara senior kami buat. Tapi
dah yang tu dah satu cabaran, lagi satu cabaran pula tak cukup player. So mulalah proses mengimport player tu. Import mainlah hang celup Ustaz dari Brass My Percussion Ustaz. Tak apa main simple je celup Ustaz. Itu dia yang celup player. Budak saxophone dalam bass tu. Itulah yang celup-celup macam-macam. Tu dah celup. Kalau cabaran dia masalah. Sebab kami waktu nak decide nak masuk Netcom tu 2019, actually time tu baru habis exam. Then ada lagi 2 minggu nak Netcom. 2 minggu ke 3 minggu. Cukup-cukup banyak tu je untuk Netcom. Lepas tu bila jumpa cikgu apa semua, cikgu kata, oh instructor mau tak boleh tak tahu ni macam tak ada instructor apa semua. So dalam tempoh 2 minggu tu nak kena cram lagu, nak kena cram formation. Kami nak buat saja dah berapa lama. Lepas tu nak bagi dia practice lagi, nak bagi clean lagi. Oh my god. So dia apa yang kami buat, siap dulu movement 1, okay jalan dulu movement 1. Sementara hampa dulu practice, kami buat movement 2. Dah habis, okay jalan. Lepas jalan tu just main. Tapi yang bagusnya Netcom kan dia antara 2 hari, semi dengan final. So antara tu kan macam ada sehari tu. Yes. So macam bila pergi semi final tu dia macam 80% tau. Dia macam tak fully, show tu pun tak capai apa yang duk bayangkan lah. Dan bila balik tu dah nampak apa yang nak buat, dan time tu adalah seorang instructor join. Dia macam time tu dia free, so dia sempat lah nak polish up dalam sehari tu. Dia tolong polish up apa yang boleh. Then waktu final tu memang all out lah. Rasa macam memang enjoy gila lah the show. Sebab dah rasa macam, tak tahu rasa feel final tu macam lain macam sebab dah polish up macam tu lah. Puas hati. Okay, so basically kalau Adam tadi dengan Voice of Percussion, so BP ni kita tahu one of best drumline yang ada dekat Malaysia lah. Even diorang independent tapi they keep going to survive walau apa cara sekalipun. Kita ada banyak je independent team percussion dekat dalam Malaysia ni. So Voice of Percussion one of the top lah yang saya rasa familiar dengan semua orang, bukan sekadar di competition marching band tapi diorang pun dah expose kepada banyak-banyak performance dan show di luar daripada marching band industry. Macam Mus pula tadi daripada sekolah dia cakap in balance lah. Ada tahun yang bass okay, ada tahun yang ni okay. Sebab kita tahu sekolah dia berganti-ganti orang. So mungkin ada satu tahun tu maybe bass drum senior 4-5 orang, mungkin semua senior. Lepas tu sebab tu mungkin power kan, mungkin power. So sebab tu dia ada pro and cons dia every year. Macam tiba-tiba kalau batch tu senior dia dah ramai, tiba-tiba next year dia dah tak ada, so terpaksa lah import ataupun cari player baru which is junior lah. So bila junior ramai ni kita faham lah budak form 1 form 2 ni agak sakit sikit lah, and dia punya size dia nak carry dia punya drum tu. Aku pun tak tahulah macam mana budak form 1 form 2 carry drum tu. Aku yang sebesar Alam ni pun nak bawa tenor tu pun dah terhuyang-hayang. Ini budak form 1. I remember something about PFS 2019, bass satu dia ada that. Aku paling ingat tu sampai sekarang. Asal jalan je kalau sedikit dengan PFS tanya kau, aku macam aku pandang budak tu. So next question is dalam banyak-banyak percussion, dalam banyak-banyak section ni, kebanyakan section player daripada section lain ni, bila contoh percussion kurang player ataupun perlukan player, banyak player daripada section lain terutamanya brass ataupun section lain lah yang boleh untuk join ataupun macam Mus cakap tadi import player daripada section lain kan untuk join. So kebanyakannya transfer player ni berlaku daripada section lain ke percussion. Dia mustahil untuk daripada percussion nak pergi brass atau percussion nak pergi color guide ataupun blowers nak pergi color guide. Tapi kebanyakannya section lain pergi percussion. So persoalan di kat sini, adakah main percussion ni senang ataupun section lain tu yang susah lagi daripada percussion? Takkan ada soalan tu macam sama je maksud dia. Yalah. Mana nak jawab yang ni? Lain macam soalan ni. Dah mula lah Mus. Dah mula lah. Soalan aku dah kata jangan bagi soalan exam. Sebab I keep reminding myself macam waktu dekat sekolah, waktu kat UiTM kan macam percussion nak pergi buat show lah, tak cukup lah bass satu orang. Okay, tiba-tiba belah saxophone pergi satu bass. Macam kita tak cukup lah snare satu orang, pergi.
Mungkin kalau yang Okay, senang yang aku jawab atas boleh je aku kot. try jawab atas experience lah. Boleh. Okay. So atas experience memang selalu importnya dari player blowers, color guard semua. Tapi instrumen yang kami importkan depa tu dia mesti simbol, tak pun bass belakang-belakang, bass 5, bass 4. Jarang bagi depa ada kat line up depan 1, 2, 3, 4 ataupun snare, tenor line memang tak ada lah. It's either actor, simbol, tak pun bass 5, bass 6, bass belakang. Sebab macam instrumen tu note tak banyak dalam score firstly. And second of all, dia macam senang nak, macam mana nak kata, form 1 dah boleh main simbol dah. Macam basic dia laju nak ajak. Boleh- dia Case boleh pasepa boleh catch up. Dan lagi satu, yang import tu bukannya import junior blowers, kami import senior blowers, senior color guard. So depa memang dah ada knowledge music, dah pernah marching. So depa just nak kena catch up on the skill of cymbal spinning apa tu semua. Tu semua kalau put effort dalam seminggu boleh je, boleh go on. Yang memang takkan jadinya tiba-tiba import blowers main duduk bass 1 lah. Yang tu memang tak lah. Tu berani mati. Tu mati lah. So nak kata macam dia macam tu lah. Dia macam tu lah. Tak boleh nak kata dia macam tu lah. Tak pernahnya import letak kat key player. Selalunya letak kat player yang senang note. Macam tu lah. Sebab macam anda pun tahu as UiTM player kebanyakan untuk DC mesti punya akan ada player import. Sebab kita tahu player UiTM ni tak full ada. Especially mallets lah on beat percussion. Macam kalau bateri kurang sikit lah. Kalau import pun kebanyakannya macam Musa kat tadi lah, cymbal, bass. Kalau nak import snare ataupun tenor tu mesti orang tu maybe dia dah ada pengalaman, dah main tahun 2 dekat mana-mana kan. So dia ada experience untuk main, so maybe boleh import macam tu lah. Tapi kebanyakan UiTM saya rasa import player bila nak dekat DC je, cari orang siapa boleh main ni, siapa boleh main tu. Kebanyakannya adalah cari budak band yang dah ada strong basic macam Musa cakap lah, marching dah okay, boleh baca score ni, cuma nak polish up on behalf of skill instrumen yang diorang main tu je. Tapi ini maybe one way to look at it juga. Kenapa asyik ditarik ke percussion? Maybe sebab apa dia panggil, mindset tu tau, pandangan tu sendiri. Tarik je lah budak tu, bukannya susah pun nak main percussion ni. Kadang-kadang benda macam tu pun boleh jadi juga. Sebab bahaya, maybe untuk sekolah lain lah. Banyak orang kata apa, batches, banyak tahun kan. Sebab sekolah ni dia punya lifespan dia tahunan. So banyak gila boleh ambil kan. Tapi bila sebut pasal universiti ke apa ke, dia jadi kecil. Sebab satu semester pun 6 bulan. And then kalau join 60 orang pun end up yang kekal 10 orang. So benda tu lah yang membuatkan macam alamak tak cukup player. Ambil je lah budak blowers ke apa. Dia jadi macam tu, dia jadi a drop in standard. I don't think percussion ni senang. Sebab macam Mus cakap tadi pun, kita takkan bagi alat frontline ke ataupun mana-mana yang memang depan-depan yang susah-susah tu kat budak-budak yang kita panggil ni. Cukup untuk penuhkan line je. Sebab kalau tak bunyi kosong kan. Tapi maybe sebab pandangan orang tu lah terhadap percussion ni senang, ketuk je. Sebab sometimes ada director yang incompetent, leader yang incompetent, just panggil je lah kan, jenis yang tak kisah sebab diberi arahan saja. Kerana benda tu pun main peranan jugalah, tapi at the end of the day quality akan mundur lah. So Betul, yang tu setuju. Benda-benda macam tu kita kena masukkan sekali. Kita tak boleh macam nak penuhkan line just for the sake of penuh. Kalau panggil tu make sure betul. Jangan setakat nak penuhkan saja, and then pastikan planning tu betul. Planning tu betul. Kalau macam lusa nak show, baru buat perangai nak cari orang, sorry lah. Memang minta maaf je siap. Kadang-kadang universiti lah selalunya, sebab orang atasan semua akan tiba-tiba ada event, tiba-tiba ada dinner. Benda macam tu susah especially untuk student universiti. Macam sekolah boleh lagi lah ponting-ponting ke apa. Universiti gila nak buat perangai kan. Kredit hour nak jaga.
So itulah pandangan daripada universiti punya band lah. I think itu pun bahaya juga. Itu je lah. Tiba-tiba dapat invitation, lagi 5 hari ada show. Oh, nak show apa? Full band. Mampus. Memang. Mampus. 5 hari kau nak full band apa? Keluarlah 3 trumpet, 2 bass drum, 1 trombon. Memang tak, memang apa yang ada je lah. So, kebanyakan band punya prosedur, kita perlukan preparation untuk kita set up at least lah 1 minggu ataupun 10 hari for a simple show. Sebab kadang-kadang diorang minta show, lepas tu diorang request pula, oh kami nak lagu ni, kami nak lagu tu. Oh kau ingat petik jari boleh main kan. So itu salah satu penyebabnya kadang-kadang kenapa band punya show ni mahal. Satu sebab bukan untuk bayar player main saja, tapi nak buat score lagi, masa tu. So benda tu kena ambil kira jugalah. Okay. So macam sekarang ni, both of you guys, before this kita start on marching band dalam kehidupan yang sebelum ni, which is face to face, yang mana boleh turun pergi competition dekat tempat ni, boleh turun pergi competition tempat tu. So bila sekarang ni everyone macam terasa dan tertekan with this PKP and MCO ni, sebab kita rasa bukan baru sebulan 2 kita rasa kita dah face this thing about setahun setengah. So macam competition band pun before this kita ada Netcom, MWBC, KLIY, DC, UiTM, AJMBC. So semua tu dah macam tak boleh dirasai oleh kita cakap generasi sekarang, especially kesian dekat batch final year form 5 2020, 2021. So exactly diorang ada target untuk kita punya tahun waktu kita sini mesti kita nak keluar macam ni. Diorang ada aim diorang dah, tapi bila sampai that year dah tak boleh keluar, especially 2020. I think every team ada aim yang cukup besar untuk 2020 sebab tahun tu tahun cantik. Betul. And so semua orang aim untuk kita kena menang, kita kena pergi ni. And program semua dah gempak kan. Ada team yang dah jalan, dah siap dah pun. Tiba-tiba bulan 3 lockdown. So memang kita tak boleh jangka benda tu, and memang barai lah time tu. Budak-budak band semua koyak lah. Lepas tu kita punya main main base kita, which is sekolah sendiri. Kebanyakan band Malaysia ni daripada sekolah kan. So sekolah sendiri tutup. So itu memang melumpuhkan kita punya industri lah. And then sampai dah setahun setengah ni, both of you guys still ada orang cakap spirit untuk main, tapi semangat tu dah tak sekobar-kobar, tak sesemangat dululah. Tapi apa yang membuatkan Mus dengan Adam keep motivate yourself ataupun positifkan diri anda, bukan positif COVID, positifkan diri dari segi nak main ni. So macam mana korang buat untuk korang keep tak putus semangat ataupun macam aku dah give up lah, tak nak lah main passion dah, macam tu. Mus nak jawab ke? Adam dulu. Nak tengok apa abang-abang jawab. Macam mana aku kekalkan semangat ni sepanjang pandemik ni. Sejak aku join marching band ni kan, dia macam marching band ni dia sebuah komuniti yang seronok tau. Dia prestigious pun ada, dia macam standard dia tinggi. So orang nampak benda tu macam tentera sikit kan. Tentera tu bukan sebab disiplin sangat lah, tapi image. So benda tu membuatkan marching band ni sebuah aktiviti yang sangat-sangat orang kata apa, bangsawan lah, tinggi lah darjat dia. So sedih lah bila pandemik ni datang, aktiviti yang megah macam ni jadi mundur. Especially komunitinya pun dekat negara ni pun kecil. Tak banyak pun show, kalau ada show pun tak well celebrated di kalangan masyarakat kita. Tak ramai lah orang tahu AJMBC ke KLIY, tak tahu, kita tahu kan. So it's a really small community. Tapi bila community kecil macam ni tertutup, terhalang sebab pandemik, dia terkesan kat situ. So the reason why I'm still passionate lagi is aku tak nak benda ni mati. Sebab benda ni antara benda terawal lah yang datang kat negara kita, orang British bawa datang sini kan. So tak best lah kalau benda tu hilang anytime soon. So elok lah untuk kita preserve benda tu. So by preserving ni,
Macam Mukri ada buat video, aku pun ada some players out there masih lagi buat. Benda tu satu untuk self, orang kata apa, satisfactory lah, satisfaction. Tapi at the same time kita preserving this community, this activity ni. Kita mengekalkan dia, kita tak nak dia hilang. Itu penting lah untuk budak-budak nanti yang hilang banyak benda nanti. Ada gap besar yang diorang terlepas ni. Kat situ diorang boleh kejar lah balik dengan beberapa individu yang masih mengekalkan lagi lah aktiviti ni. So ya, kat situ lah semangat tu datang, nak benda ni hilang. Nice. Kalau Mus? So kalau Mus pula, dia macam ni tau. Dia macam mana nak kata, kalau nak kata sebab apa masih passionate dalam percussion ni, takkan hang nak lupa benda yang terbaik yang pernah jadi dalam hidup hang. Itu je. Ayat tu je. Itu je yang jadi dalam hidup hang. Kalau aku tak join band dari form 1 kan, aku tak tahu actually sekarang aku dah buat apa. It's either aku tidur study tanpa fikir apa-apa, and at the end of the day tak tahu nak jadi apa, and takkan ada any extra talent, extra skill. And maybe kawan-kawan aku pun mungkin 5-6 orang je. Itu pun aku rasa tak tahu, dan aku tak rasa aku macam ni. Aku je gemuk, tak tahulah kalau tak join band ni kan. Perangai pun tak semestinya macam ni. Bagi aku, band ni lah yang bentuk sosial diri aku, bentuk macam mana attitude aku, macam mana cara aku berfikir, semua benda, cara aku buat decision making pun lah melalui band lah. So, memang nak kata band is the benda terbaik yang pernah berlaku dalam hidup hang lah. So, takkan hang nak lupa benda terbaik berlaku dalam hidup hang. Dia macam hang lupa bini tau. Ush. Dah, tak mau, aku tak ingat aku ada bini. Dia tak boleh. Dia macam mana pun sampai ke end akhir ayat pun dia ingat aku ni percussion dan aku nak main percussion, masih passionate about it. Macam tu lah. Tak, tapi bagi aku lah, other than just thinking of aku percussion, aku band members. So selamanya aku band members. Macam tu. Ya. Sebab aku adalah baca satu quote lah. Tak ingat lah siapa yang tulis kat mana. Tapi dia cakap marching band ni macam kita ambil arak, kita mabuk. So macam bila ada haram. Tapi kita version halal lah. So macam kalau Handa join band, tiba-tiba macam 5 tahun hang tak join, tahun ke-6 tu tiba-tiba hang ada macam sambung belajar kat mana-mana ke, hang join apa-apa kan, tiba-tiba ada band. So macam hang still akan ada insting untuk aku pernah lah main band dulu, so aku nak main lagi lah, ada macam tu. Walaupun kadang-kadang macam saya dah retired, dah tak mau main dah. So tiba-tiba ada lagi dalam satu show ni. So ini soalan yang I think paling best lah. Last question. Kalau ada peluang dan diberi peluang untuk main WGI or DCI, contohlah, ni korang dah lepas dah semua audition, tinggal nak pergi main je. Okay, dah lepas dah semua audition, tiket flight dah beli, tinggal nak pergi main sampai final balik, macam tu. So antara DCI atau WGI, if ada team yang dah korang layak pergi macam tu, team manakah menjadi pilihan anda dan kenapa? Adam, silakan. Adam tak dengar. Adam mute. Adam mute. Cakap sampai mute ni amat nice. Tak perasan. Aduh. Aku record, aku boleh letak benda dekat depan sekali. Betul letak kat depan sekali. Bloopers. Team apa nak main, nak perform. Aku suka ni lah. Aku banyak main tau lagu-lagu program ni tau. Banyak main. And aku suka Blue Devils. Seriously. Scott Johnson. Betul aku cakap. Dia orang punya penulisan tu tau. Dia orang punya vision lain macam tau. Every program percussion dia high level lah. Team lain bawa tau wow factor. Memang bawa wow factor. Tapi macam there's something about Blue Devils yang buat kita tengok je team diorang,
kita macam nganga tau for some reason. Apa benda dia orang buat ni, tapi ada maksud di dalam dia, bukan apa benda dia orang buat ni merepek apa kan. Dia apa benda dia orang buat tapi berilmu lah. So kalau aku dapat lah masuk dekat high level punya team ni macam international ni, memang join Blue Devils. Sebab selalu team macam ni, memang kita seronok nak belajar apa intipati dia orang, macam mana dia orang interact, macam mana dia orang hidup. Memang dia orang ada post kat YouTube, a day in a life in the Blue Devils. Tapi benda tu recording tu 3 minit je. Dia macam kita kena feel sendiri. Korang semua kan dah merasa kom. Hidup dalam kom tu lain tau. Dia ada benda kita tak tangkap kat kamera. Benda-benda tu yang seronok tau. Tapi bila kita tengok Blue Devils ni punya video recording tu, behind the scenes dia orang tu, teringin nak tengok apalah kalau kita join diorang physically. Dari segi bila diorang praktis, macam mana diorang praktis, macam mana diorang bina chemistry. Sebab nak main hebat macam tu bukan skill tau. Persahabatan, hubungan tu kena ada. Tapi player diorang kan daripada merata, so macam how they manage untuk stay kan everyone tu as a family dalam tu. Tapi itu je lah bila kita cakap pasal me as a percussionist lah, I feel like I want to play with Blue Devils. Tapi umur dah 23 kan Mukri, tak ada rezeki kat mimpi je lah join audition. WGI je insyaAllah. Boleh lah RCC. Saya muda lagi. Boleh lah bos. Jadi tapi ni tak ada. Dia negara nak dulu. Okay, kalau aku pula, kalau nak work for independent, kan macam tadi ada WGI DCI, memang tak lah aku nak pilih satu. Kalau tak ada masuk, memang aku dah lepas audition, memang aku join dua-dua lah. Memang tak ada hanya nak pilih satu. DCI tu join dua-dua lah. So kita pilih dari kecil dulu WGI. So kalau WGI WGI W. Kalau dia WGI, dia sebut macam tu lah, tak apalah. So kalau dia WGI, aku ada banyak lah favourite team sebab dia kan ada scholastic independent. So dia macam every year kan, each team nak, itulah kat sana kita susah nak pick favourite. Every year mereka nanti came up with something new. So kita macam, tahun ni sempoi, tahun ni sempoi. So dia macam, yang mana kan? So kalau out of all corps yang participate, all the drumline ensemble kat WGI tu, aku rasa ada satu sekolah ni lah, scholastic, aku nanti ambil Ayala High School. Ayala High School. Ayala High School ni macam ramai yang tak kenal kot, aku tak tahu lah, tapi Ayala High School tu memang mungkin bagi orang yang tengok show mereka, maybe rasa macam, sebab macam most of the band macam Chino Hills, Pulse Percussion, mereka cuba buatkan show 6 minit tu sebagai satu show yang berlagu tau, macam the whole 6 minit dia macam continuous flowing, dia macam lagu satu scene. Tapi Ayala ni pula, mereka tak go for that. Mereka every year kan, mereka takkan bagi pun lagu mereka tu berlagu. Macam first time tengok show kan, akan macam, apa benda dia buat ni? Dia macam, tiba-tiba dia dekat sini, lepas tu tiba-tiba dia pergi sini, dia pergi sana. Show Ayala yang terbaik lah bagi aku, yang terbaik. WGI show yang terbaik sampai sekarang, Ayala High School 2016. Tajuk dia Ghost Riot. Ayala High School 2016, Ayala 2016. Ayala 2016. Dia macam memang show tu kan, dia guna LCD prop semua. Aku macam daripada tengok show tu kan, apa-apa je bila aku buat score, aku try rujuk balik dan cuba dapatkan balik ilham. Macam cara dia tulis score tu, apa dia? Mungkin dia dah multi-universe, dia dah macam guna time stone untuk pergi masa depan ke. Jangan. Ini cara aku cakap. So macam Ayala tu memang perfect lah. Memang kalau aku dapat macam memang aku try Ayala lah. Tapi tu scholastic tak tahu lah umur lepas ke tak. Lepas tu kalau for Blue Devils pula dah. Kalau DCI, for DCI macam ada kan, aku ada macam love-hate relationship lah dengan Blue Devils. Love-hate tau. Dia macam apa tak term Blue Devils, di mana pun orang Blue Devils itu. Tapi bila tengok Corps Sling pun sebab dia asyik champion. Tapi
nak kata paling power tak, macam semua chord sama je. Dia macam kalau tengok beza markah depa kat leaderboard 0.021, 0.09. Dia bukan macam kat Malaysia ni. Bagilah banyak sikit beza. Dia macam bukan beza macam 5-10 markah, 0.00. So macam nak kata Blue Devils terbaik untuk aku tak lah. Kalau untuk aku, DCI Corps yang aku akan ambil ni, apa nama benda tu? Tengok aku lupa. Okay, tak, aku dia ambil Blue Coats. Geng Blue Coats. Sebab dia ada dua lah, Cadets dengan Blue Coats, tapi Blue Coats macam lagi favourite lah. Cadets tu macam dia ada tradisi sendiri. Kalau apa tahu dia marching start pun kaki kanan tau. Cadets marching start kaki kanan tau. Lepas tu uniform dia tiap-tiap tahun sama je, putih dengan tu. Betul, dia macam nak keep to the tradition. So aku suka dia cadet, tapi Blue Coats aku show depa, aku mula hook downside up tu. So yang waktu depa champ tu. Yang tu adalah first piece yang aku belajar. Macam piece yang luar daripada apa yang duk bagi kat sekolah. Itu adalah first piece yang macam aku belajar, yang independent punya score. So time tu macam downside up tu macam, lepas tu bila dia keluar jagged line tu kan, memang lagi blown lah. Macam sebelum PKP punya DCI, waktu semi tu mereka menang tau, tapi waktu final dia menang balik. Aku tadi macam aduh. Tak, sebab dia macam 2019 memang tricky lah time dia punya announcing lah. Receiving the gold medal blue, betul-betul macam blue. Lepas tu dia gantung kat situ. Masalah bodoh. Devils, oh shit. So dia macam Blue Coats bagi aku lah, dari segi view percussion, aku memang suka Blue Coats lah dengan memang cara mereka warm up. Kalau tengok mereka warm up interlock pun dengan drum set, dan mereka punya warm up, writing warm up piece mereka memang style lah. Tapi recently ada one corps baru yang aku suka, which is obviously Santa Clara Vanguard, SCV. SCV. Kita tahu SCV banyak tahun dapat best percussion kan. Memang so, dia tak boleh nak spesifik satu. So basically soalan kita kepada dua guest kita ni dah habis, tapi kita ada satu slot lagi di mana kita akan main game. Kita ada main game sini. Macam siapa yang dah tengok video saya yang sebelum ni dengan Zairi dan Azim, kita membawakan konsep yang sama game tu, tetapi dalam kategori yang berbeza lah. Hari tu kita bawa kategori color guide. So soalan, bukan soalan lah, dia punya game dia ke arah color guide. So sekarang Kashin, game dia diberi nama game tanpa soalan. Okay, game tanpa soalan. Okay, cara bermain dia, Mukri akan sebut satu perkataan, then apa yang korang fikir tentang perkataan tu, you can just bagi tahu. And jawapan dia tak spesifik kepada perkataan, boleh jadi perbuatan, boleh jadi objek, boleh jadi apa saja. Sebab Mukri dah listkan 20 perkataan untuk diajukan kepada you guys, dan apa saja benda yang contoh Mukri bagi. Kucing. Apa yang terlintas di fikiran korang tentang kucing? So, I give you a word and Muk dah ada jawapan dalam kepala. So, jawapan yang fix with my jawapan, dia menang. Macam tu. Apa tadi Muk cakap? Kucing? Mukri. Kenapa aku? Saja. Emoji moose. Kucing, contoh mungkin cakap kucing. So maybe korang boleh cakap cat. Tak betul. Mungkin korang boleh menyamar jadi kucing. Mungkin korang boleh meow. So kalau meow tu contoh, jawapan dia sepatutnya meow. So jawapan tu lah betul. So jawapan dia tak exactly perkataan. Dia boleh jadi bunyi, dia boleh jadi perkataan, dia boleh jadi perbuatan, dia boleh jadi objek. Okay. Misteri betul. Misteri betul. Of course lah. Mana So ambil turn lah. Tak, dia siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Okay. Kita ada 20 perkataan. Okay. Perkataan yang pertama, eight on hand. Warm up. Sikit Warm up percussion. Basic warm up. Yes. Basic. Hey. Apa yang terlintas bagi tahu je. Okay. Satu.
Yang kedua. BHP. Battery percussion. Zarin. Abang Zarin. Abang Zarin. Yang ketiga, peak percussion. Marimba. Apa? Marimba. Apa dia? Lagi sekali apa perkataan dia? Peak percussion. Percussion. Marimba. Front sambal. Imat. Ya, fried dan sambal. Imat. Bongok lah muka. Dua, satu. Perkataan keempat. Skojo. Berdepan. Roma. Pantas ya, Adam. Waduh. Perkataan Betul. kelima, bass drum. Betul pun. Bass drum. Apa Betul dia? satu. Bass drum. Split. Ya, Betul split. satu. Split. Alamak. Gila hutan lah Mus. Yang ketiga, marching tempo. Klik. BPM. Cat. Ya, Adam. Tiga. Itulah abang otai berbisa. Saya masih budak. Mok. Yang ketujuh, sotong. Tenor. Tenor. Aku dulu. Siapa lu? Adam. Aku mana boleh duk pindah ni susah tau. Line terus. Alasan. 4-3. Baru 4-3. Simbol. Perkataan seterusnya. Visual. Spin. No. Keceng. Ya, Adam. Ampun Mus. Tiba pula. Apa dia buat? Dia buat apa? Aku tak tahu aku buat apa. Sizzle lah. Itu yang terbayang dekat aku punya otak bila aku tulis simbol. Aku macam okay. 5-3. Okay. Yang ketujuh. Yang ke-8. 9 dah. Ui. 5-3. Okay, dengar betul-betul lah. Count in. Tak dengar pun. Okay. Dia ketuk 2 kali. Lepas ketuk 2 kali, apa yang korang boleh relate dengan? Repeat again. No. Salah. Tak. Apa dah? Sikit ke? Almost betul tak? Apa dia? Mok. Tak. Zoom. Apa dah tu? Zoom. Count in. Apa nama siap? Tak break. Beginning of the break. Miss Q. Apa benda aku cakap ni? Drum roll. Aduh. Adam tipu, ada buku tu. Mok. 6-3. Nampaknya Mus ketinggalan setengah ya. 6-3. Mok. Yang ke-10. Stick. Okay. Trick. Kayu. Stick patah. Visual. Baling. Practice. Rim shot. Percussion. Kayu. Ya, Mus. Green. Aduh. Kalau benar. Jawapan ni tak semestinya perkataannya. 6-4. Mukri lag tu. Okey dah kah? Okay. Okay. 6-4. Yang ke-11. Double mallet. Pick percussion. Marimba phone. Marimba. Front ensemble. Keteng. Marimba. Adam betul. Okay, saya dapat. 7-4. Okay. Yang ke-12. 7-4. Yang ke-12. Mukri. Ketam. Salah kira lah. Ketam. Betul ke kira tu? Mukri. Ah, Betul betul ke lah. kira tu? Sekarang yang ke-12. 65 lah, 65.
Oh 65 kan? Okay, Mus betul. Okay, 65. Sorry. Sorry. Tadi main tambah kat Adam je. Bayar ni. Disqualified. Yang seterusnya, Next. ketam. Ketam. Hi-hat. Formation. Ya, Castanet. ada okay. Formation. Castanet. Formation. Formation. 75. Formation jawapannya. Formation. Apa kaitan ketam? Correct. Ketam doh, kita gerak tepi doh. Doh. Jalan ketam. Udah tadi contoh ini ketam pula. Percussion ni banyak betul hidupan marine. Kita binatang. Oh, kaki ketam. Okay, dapat. Nampak Betul. Halal. Seterusnya, drum major Q. Drum major Q. Drum major angkat. Drum major angkat mace. Alamak, aku tak dengar pula soalannya. Sini. Aku dah buat. Drum major angkat mace. Oh. Salah. Sini. Oh. Salah. Aku siap. Salah. I tengok usaha aku. Drum major angkat key. Drum major Merdeka Parade. Sikit Alamak. Mukri. Salah. Kalau betul pijak tengkuk Mukri ni. You item perak. Salah. Alamak. Drum major angkat mace. Ipoh Parade bukan mall ke? Alah. Okay. Clue dia respond after drum major angkat mace. Tak. Yeah. Jalan. Alah. So 7, 6. Sengit dia. Okay. Marah ni. This is war. Terusnya. Bar. Lawan. Score. Ya, Music. score. Sekejap 8, 6. Okay, kita tunggu lawan. Kita tunggu lawan. Professional. Apa Okay, continue. Okay, continue. Yang Tadi tu aku seterusnya. ingat yang Alif Bata tau. Bar. BAR kan. Ada bar ni jadi bar. Alif Bata. Yang seterusnya. Lorat Mus. Essence tag. Tantun. Ya, Mus. Aduh, nak kena mulut rupanya. 8, 7. Seterusnya. Siap. Yang kena Waalaikumsalam. Salam. Salam tu. Habislah daripada Yo. minta diam sekejap. Next. Tak apa Mus, tak apa. Perkataan Okay, seterusnya next. WGI. Tak dengar. Chino Hill. WGI. Chino Hill. RCC. Assemble. Indo Tag. Percussion. Kalau apa kaitan kalau kat Tag. DCI. Sectional. Tag. Beat percussion, front ensemble. Tag. Program. Attire, costume, instrument. Program. Alah. Apa siap? In the lot. Tag. Aduh, apa lagi? Jawapan dia senang je. Aduh. Score. Ni kalau aku bagi clue ni kau confirm boleh jawab. Tobat betul ya. Sekejap. Flow marching breakdown. Tak tahu. Kebat tu jawapannya. Oi, Okay. macam senang sangat jawapan ni. Apa ni? WGI, ramai orang. Tag. Visual. Tag. Percussion. Tag.
Indo. Jam kan. Jam mat. Sumpah jam. Oi, keluar. Presenting the program. International is proud to present. Almost there, Apa dia almost tadi? there. Almost there, mau sikit je. Almost there. Speaker, announcement. No. TCI pun announcement. Apa WGI ni? Presenting the program. Mukri's question. Wolga International is proud to present. Spot of the act. Spot Almost there, Adam. Sikit lagi. Salah juga. Winter Gap. Yeah! Lagi boleh jawab. WGI tu kasih kata je. Short form WGI. 9 berapa? 97 Tak ingat lah. Aku tahu sikit. 97 betul 97. Banyak lagi kan? Banyak lagi boleh lagi ni. Banyak lagi. Tak banyak. Yang terusnya Crash. Simple. Oh, macam mana? Serentak ni. Osom lah bos. Osom bos. Serentak. Okay. Zom. Dia tunggu celaka. Aku dah tunggu. Lambat. Ayat. 1, 2, 3, go. Tak ada tak apa. Rajuk. Bagi mus. Kita seronok kan, kita susahkan sikit. Okey, 98. 98. Okey. 98. Okey, terusnya. Kawat setempat. MT. Mak time. Mak Time ada. Sebab apa tu tadi? Aku kata MT tu mark time lah. Oh, ya ke? MT ni PFS ni tu. Saya tak nak show form. Tak faham. Tak apalah. Terusnya. Drum roll. Lepas tu selalunya lepas drum roll. Ceng. Yeah! Yes! Itu Crash. Bukan tum ke? Tum! Mana je? Ceng. 10-9. Oh. 10-9. Rapat ni. Ni kalau Adam dapat jawab yang last ni, Adam menang. Kalau tak dapat jawab, kita kena ada satu bonus question lah. Okay. Last ni dia agak tricky sikit lah. Tak se-tricky WGI tadi. WGI ni jahat. Kataan dia adalah Habibi. Aku lag. Habibi. Abang Bibek. Besok percussion. Bibi. Rugaru. Abang Bibek. Teh. Rugaru. Takkan kita nak Tengok. jawab senang. Bibek. Ni Setapak. Dia hampir. Dia tempat juga. Tempat juga. WGI. Dia tempat juga. KL. Almost there. Selangor. Kuala Lumpur. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Aku bagi tahu markas itu aku pun lupa cakap macam ni. Markas Puaka. Aku siap. Studio VP. Setapak aku lagi tu. Tapak Central. Tak bagi tahu terus lalu LRT. Bibek. Nazim. Tak tahu tu. Keril. Aku dah sebut nama orang pula. Kira tempat. Nak pergi mana pergi KL? Semua tempat Nama tempat Tingkat 3. Aduh. 34. Apa main tingkat pula? Studio. Atai Mamak. St. John. St. John. St. John. St. John ya betul. Wow. 10 sama je. Saya tak menjangkakan ini ya.
kita kena ada Macam soalan bonus. main pingpong betul tak? Wah. Soalan bonus yang di sini. Boleh. Kita boleh buat ni. Aku dah lah buat 10 je kena fikir satu lagi. Adik kenapa seri pula. Aduh mak. Delay ke? Aku delay ke? Tak. Dia bukan perkataan lah. Dia bukan perkataan, dia bunyi lah, dia bunyi. Oh. Tuning. Oh. Tuning. Apa tu? Rugaru. Macam mana tu bunyi serigala? Entah aku bunyi macam bunyi kucing je. Kau bunyi anjing. Tak, kamu ni Dia macam cerita hantu lah. habis. Takkan aku nak pergi taman nanti, geng taman aku datang cari siapa serigala sesat dalam taman. Okay, abang ada menang. Kemenangan yang bermaruah lah ya. 10-11. Wow. Patutnya kekalahan yang bermaruah, bukan kemenangan yang bermaruah. Kekalahan lah, sorry. Maklumlah online. Apa boleh cut. So, compare to game dengan CG itu, I think percussion player lebih cepat berfikir daripada kalau guard player. Kalau ini dengan Aji dulu dia macam satu perkataan macam 2 minit dulu fikir. Apa benda macam percussion player kita boleh nampak dia macam sebut je pam apa benda tadi Dia macam dia macam percussion terkenal dengan goreng tau. So dapat apa pun goreng. Macam tu lah. Kita kena side lead. Kena Side lead. Sebab kadang-kadang kita nampak macam orang tu macam dia tersalah, tapi budak-budak percussion ni dia pandai cover. Nampak? Nama-nama Stick jatuh buat macam visual. Stick jatuh buat macam visual. stick jatuh kan, tiba-tiba laju je tangan ambil stick balik. Gila macam gempak tu kan. Kalau macam budak Kalagat dia susah sikit dia nak cover. Dia macam jatuh, dia termenung macam, oh flat aku jatuh. Oh dia macam baru analyze kan. Okay. Betul. Dia agak sengit lah ya untuk Dia tengok lah, sebagai contoh tengok waktu di sini ada seorang tu snare jatuh. Terdiam dia. Snare jatuh, dia sambung je main macam ada snare. Ni crowd 2014 Lepas tu judge yang ambil bagi. Dia pandai cover. Josh yang ambil bagi. Dah lah dia pakai snare cam. Itu dia tu. Dia visual snare jatuh. Waduh, tangan dia main lagi. Itu lah tu. Aduh. Lepas tu datang Josh daripada tepi bagi nak. Dia pun tak Dia apa jadi yang markah kena ada. Betul. Ya, tu. Aku pun terfikir macam mana lah snare yang seketat-ketat alam tu boleh snare tercabut. Selalu stick je jatuh kan. Ini snare tercabut. Gila kau. Yang tu dia pun pakai Yamaha kot. Kan dia kan ada jenis yang macam cakok, jenis yang macam letak. So macam letak tu macam lompat terkeluar. Betul. Itu boleh terkejut tu. Dia tengah ring shot, seronok ring shot dia lompat kan. Tak tercabut. 2 bulan jalan ke training belakang tu. 2 bulan training tak cabut. Final cabut. Itulah dalam tu. Takdir. Okay. Snare jatuh tak apa lagi, tak tenor cabut mampus. Ada. Pelepak rim shot jatuh. Aduh. Fuck jatuh, aduh. Dia buat relax. Dia keren. Itulah macam. I pernah tengok Nekong je lah. Player tenor kan, perasaan kan dia jalan ketam kan. So dia punya kaki dia tak lepas. Tak, berarti jatuh. Alamak. Sakit. Dah jatuh saja tu tak apa, kena hempak tu Allah Akbar. Lepas tu the most Pernah sekali Mukri pernah sekali waktu street parade kan. Ada seorang ni yang kat tengah dia jatuh tau. Alamak. Dia jatuh tengah street parade. Lepas tu budak-budak belakang semua tengok depan. Dia main, kalau tak salah aku, trumpet kot. Aduh. Tapi yang lawaknya bukan kat trumpet, dia dah jatuh. Yang belakang pun macam duduk tengok atas kan. Semua langgak, budak tuba pun jatuh. Aduh. Budak tuba jatuh dengan tuba.
Senior aku time tu. Aduh malu jenuh nak recover. Dia macam domino. Semua jatuh. Aku macam nasib baik practice bukan slip break yang betul. Gila. Lepas tu budak yang kena kemek kat bawah tu macam sihat tak sihat? Aduh. Nasib baik lah kalau dia jatuh tuba tu masuk dalam kepala yang budak terampet tu. Ni Oh. serius time tu kan. Kami percussion kat depan tu gelak tak boleh nak berhenti. Nasib baiklah bukan percussion yang tersasul tu. Kemik Hello. tuba tu. Adalah saya lagging lagi lah. Tak Oh apa. lagi ke? So, nasib baik yang terjatuh tu sampai tapi percussion ni dia kalau dia once dia dah slack, dia jatuh, dia akan effect banyak benda lah, especially kalau straight perit lah. Sebab mostly straight perit percussion kat depan kan. So kalau percussion slack habis. Kalau percussion salah kaki, nanti orang lain belakang pun dia cakap, oh sebab percussion salah kaki. Oh padahal tempo dah bagi kan. Padahal dia salah percussion. Betul. Percussion salah kaki. Dia waktu time jatuh kan, percussion tu gelak, lepas tu percussion pula kena down. Sebab apa gelak waktu slip break, aduh. Faham. Aduh. Dia kadang-kadang selalunya bila dalam formation ke, dalam parade ke, dia selalu ada semangat asabiah yang tinggi sesama section. So dia akan defend kan. Betul. Dia akan macam, oi percussion lah ni salah ni. Lepas tu percussion bukan, Walkwin yang salah. Sudah. And so selalu parade macam tu lah. Adam pernah rasa, I think kita pernah merasai benda-benda begitu. Oi percussion, oi percussion line tak betul lah. Percussion juga yang salah. Sama. So macam semua. Kalau legak salah tiba-tiba member tegak. Yang paling best dia kali dia sebab kat belakang. Dia macam tak tahu pun apa yang jadi kat depan tu. Sebab dia dilindungi dengan tuba-tuba kat belakang tu. So, macam dia tak nampak dah apa yang jadi kat depan tu kan. Kali kena marah. Kita ke salah tak dengar pun. Tapi, Aduh. Yang kalau Muk tengok show-show band, kalau yang salah, especially salah yang jatuh tu, percussion lah yang akan lambat nak recover. Sebab macam yang jatuh tenor tu, dia punya formation dia straight line. So tenor dia hujung sebelah sini, sebelah kanan. So dia orang formation tenor tu attack bergerak sebelah kanan. So tenor yang jatuh tu hujung sebelah kanan. So bila dia jatuh, member dia pun jatuh. Lepas tu percussion lain semua gerak ke tepian. So satu lagi tenor bila dia jatuh, dah lah nak tenor jatuh di hempap tenor, nak bangun pula bukannya boleh bangun macam biasa-biasa. Kau okay ni tenor kau kan, macam nak bangun tu dah lah struggle. Dia macam bye. Ya. Lepas tu dia nak selamatkan member dia, dia henjakkan diri dia ke depan. So member dia semua gerak. So dia bangun, dia lari pergi formation dia. Supaya dia tak nak orang lain jatuh. So banyaklah terjadi. Based on, okay, ni last question lah sebelum kita off. Based on korang punya Sekejap. based on korang punya experience, korang pernah tak main percussion injured? Dan injured tu yang paling teruk bila? Injured Mus ada ke? Aku macam tak berapa yang ada, aku nak ingat balik. Kalau nak kata setakat tangan lebam, bahu lebam, itu normal lah. Itu normal. Tapi nak kata macam jatuh semua tu, junior sini ada. Kita alhamdulillah selama main ni selamat lagi. So tak ada kecelakaan yang serius lah. Tak ada lah, setakat macam tangan bengkak lebam sebab praktis tak stop kan. Yang tu pernah. Saya pernah merasai sebagai seorang player snare di mana jari saya sebelah kiri. Adam pernah tahu benda ni TLIBB, bengkok jarinya. Saingi nak main Jari snare. ni kalau ada spot yang tertentu sakit, betul lah cara main. Kalau sakit dekat tempat-tempat bukan spot tu, check lah balik mana salah tu. Aku pernah sampai lebam seluruh tangan bengkak sampai lepas waktu break 2 jam tu kan, aku letak stick, aku tidur terus kat sana, terlena terus. Ni time ni hangkat kan, ni hangkat kan. Ya. Tak apalah, Ni kita waktu tak practice. depan kan. Ni waktu training dengan VP lah, waktu first time nak main tenor tu macam habis lah, tangan memang bengkak habis lah, tidur terus, lepas tu bangun tu kan, tangan macam nak genggam stick macam tak boleh lah. Jam tu. Ui, tangan bengkak lain macam tu kamu. Paling kesian kalau tengok budak-budak bateri main information.
macam ya Allah struggle-nya. Waktu awal diorang nak hafal skor tu boleh tahan lagi sebab static. Once dah masuk formation macam manalah korang main dengan nak carry those thing yang seberat alam tu. Lepas tu formation tak apa-apa kan. Lepas tu tempo Stick pula. rate lagi, visual lagi. Ya, so macam oh my god. Tak sesenang itu ya nak main. Nak jaga tempo, nak jaga kaki. Lepas tu nak synchronizekan battery percussion dengan peak percussion kan untuk samakan tempo, itu akan menjadi masalah besar selalunya. Sebab battery on field, peak dia front. So selalunya akan jadi cross tempo lah, tiba-tiba battery laju ke, peak terlaju ke kan. Selalulah terjadi benda-benda macam tu. So Tapi selalunya dalam university punya environment kan, kecederaan, kecelakaan tu macam tak banyak tau. Sebab cara dia orang layan kita yang student uni ni kan, agak baik gak lah. Dia orang macam tak tegas sangat, tak garang. And antara sebab-sebab dia orang tak garang dengan kita sebab korang semua dah besar, korang semua di universiti dah tua, tak payah dah kami nak marah-marah. Itu je lah kan selalu dengar. Macam kat sekolah dulu, aku dengar cerita drum major ketuk kaki dengan mace lah, pijak tumpuk lah. Weh, lain macam korang. Itu betul. Itu betul. Tak dinafikan. sebab Tampak kena baling stick, semua tu normal lah. Aku rasa sekolah macam yang main band kecederaan sekolah masuk U dia macam kat U lag-lag je. Heaven. Dia macam heaven. kat you relax tu, tapi aku tak tahu lah perasaan kat sekolah tu. Aku memang rasa relax lah, relax kan. Tapi relax bila instructor datang. Zaman sekolah aku dulu, Hitler datang. Dia lain macam sikit lah. Kita parking je macam instructor datang. Tapi macam tu lah, aku rasa macam sekolah lah. Bila soalan ni sesuai untuk budak sekolah lah. Kalau sakit pun mostly sebab kita push ataupun kelalaian diri lah. Ada pernah Mukri 2018 ada seorang player perempuan terkehil kaki sebab angkat base tak nampak jalan, dia terseliu. Ya. Itu semua orang kata Kecuaian. apa, kecuaian lah. Tapi kalau nak kata sakit sebab training yang intensif, rasa mustaqim lah, paling banyak lalui kesengsaraan. PTSD orang kata. Takut tu. Tapi yang selalu nak injured, yang selalu nak sakit ni budak-budak junior lah yang baru-baru 2-3 bulan main macam penat angkat bass drum, sakit bahu lah, sakit itulah, sakit ini kan. Tapi kalau yang senior-senior ni rasa macam dah tak ada major problem sebab dia dah tahu on behalf of playing yang baik, so dia tak ada masalah untuk kalau sakit bahu ke apa, dia ada solving dia sendiri. Thank you so much sekali lagi Mus dengan Adam, and till we meet again for next session untuk brass section. So next brass section kita ada otai pula. Hari ni kita ada Mus student lagi. So nanti kita ada otai yang dah berumah tangga tapi main brass lagi. Okay. So kita jumpa Stay tune gang. Stay tune. Thank you so much. Follow Mukri. Don't forget to share, like and subscribe. Bye bye. Subscribe. Bye. Kita kena ada tagline, majulah pancaragam untuk negara. Yeah. Majulah pancaragam untuk negara. Thank you dah Mukri ajak kita orang.